Semoga Allah Ta'ala merahmati kita. Maka di sebalik disyariatkan sembahyang fardu zuhur itu ada nilai sebenarnya. Ya, supaya kita ini tak putus-putus mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baiklah, Allah jelaskan lagi nilai angin yang ketiga. Walitajriyal fulku bi amri. Tiupan angin, hembusan angin membolehkan kapal-kapal di laut membelah laut, memunggah seberat mana muatan, ia memikul sebesar mana pun barang dagangan. Maka di situ Allah Ta'ala jelaskan kepada kita, dengan tiupan angin, maka berlakulah dua keadaan di laut. Ya, ombak di permukaan, arus di dasarnya. Ombak dan arus yang bersamaan hasilnya air pasang 6 jam dan air surut 6 jam di siang hari. Air pasang 6 jam di malam hari, air surut 6 jam di malam hari. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka membolehkan angin itu bertiup, membolehkan laut dibelah. Oleh kerana laut tu boleh dibelah, letaklah kontena berat macam mana pun, laut tak kopak. Punggahlah besar macam mana kontena pun, Maersk Line, Denmark, Evergreen. Kontena nasional, asyik rugi aja. Tuan-tuan yang rahmati Allah, punggahlah berat macam mana pun. Tak apa, kerana laut boleh dibelah. Kesan tiupan angin laut boleh dibelah. Tapi jangan jalan, ya, majlis perbandaran Sepang. Kalau lebih muatan, pecah tarnya. Jadi nak punggah barang berat-berat, laut. Laut tempat memunggah berat secukup rasa, sepuas selera. Punggahlah di laut. Sebab itu Rasulullah menyatakan, ada hadis menyatakan bahawa orang yang menguasai laut kaya. Orang yang menguasai laut kaya. Dulu Greece sebelum negara dia muflis, dia pulau. Pulau yang kaya kerana dia menguasai ilmu kelautan, nautical. Sekarang Denmark main badminton pun tak pandai, kalah dengan Malaysia. Maersk Line ada 60 pelabuhan di dunia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, siapa kuasai laut? Kaya. Itu Rasulullah akui. Maka janganlah berebut-rebut projek di darat. Janganlah makan hati, kecil hati, bengkak hati, panas hati, bawa hati, cepat mati. Kalau tak ada peluang mendapat tender di darat, di laut, silakan. 2 tahun lalu, saya bersama seorang rakan saya, satu syarikat, Marine, saya diminta untuk teropong guna Teodolite, Total Station, daripada Tanjung Tuan, Melaka. Tanjung Tuan tu terletak di Negeri Sembilan, tapi Melaka punya. Jadi saya teropong Tanjung Tuan terus ke Persempadanan Melaka dan Tanjung Bidara. Wah, teropong. Kenapa teropong di situ? Kerana kononnya nak ambil tender kerja-kerja mengangkat harta karun daripada kapal Raja Haji dan Stamford Raffles. Kalau dapat, aku kaya. Oleh kerana tak dapat, aku ceramah lagi malam ni. Maka tuan-tuan, dalam masa 6 jam air pasang, saya dapati 12 air pusaran ada di Tanjung Tuan. Maka kapal tak boleh nak anchor. Bukan anchor beer tu, anchor. Parking. In English language, you call that anchor. Dia tak boleh nak parking tu. Kerana airnya ada air pusaran. Jadi saya kata, aku ni muda lagi, takut cepat mati. Jadi tak jadi aku mengambil tender, menaikkan harta karun kapal Raja Haji. Maka ginilah hidup aku. Tuan-tuan, ya,
Saya naik kereta api tu, berhenti kat Seremban, kawan ambil, pergi ke Tanjung Tuan, teropong. 6 jam teropong. Kerana air tu pasang 6 jam, nanti air surut 6 jam. Ketika pasang tu, dapati lebih 12 air pusar. Aku cakap tak boleh ni. Tak apalah. Cukup-cukup makan, boleh bayar hutang perabot kot maut. Jadilah. Nanti kaya, setiap hari pergi Bandung pula. Habis duduk dekat Sepang, bosan tengok Minah Indun bibir tebal. Katanya dekat Bandung, Minah Indun bibir nipis. Astaghfirullahalazim. Janganlah marah tuan-tuan, saja cakap. Kerana saya dulu balik-balik belajar Mekah, Darul Ulum, kerana sijil tak diiktiraf, jadi saya kerja merapu. Saya kerja kilang MPI, Matsushita Panasonic Industries, Senai. Kilang elektronik. Jadi rakan sekerja saya tu Haryanti, Minah Indun bibir tebal.